السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه من مداد آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya. Kita telah dipilih dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah. Selain daripada kita dapat menunaikan solat dengan berjemaah, mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya, mencucuri rahmat dan keredaannya, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah dihimpunkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana tidak beberapa lama lagi insya-Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menemui bulan Ramadan Al-Mubarak atau bulan Ramadan Karim. Jadi bagi
menambahkan lagi keimanan kita dan rasa kesyukuran serta rasa kegembiraan untuk menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak itu. Jadi marilah kita sama-sama mengulang kaji berhubung dengan beberapa perkara berhubung kait dengan pelaksanaan puasa Ramadan, insya-Allah. Salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan ialah kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawmu was-siyamu nisfus sabri. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Yang maksudnya likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu memiliki kewajipan untuk dikeluarkan zakat. Wa zakatul jasadi as-sawmu, dan zakat jasad kita ialah puasa. Ada yang zakat harta, ya, ada yang zakat pertanian, ya. Ada yang zakat perlombongan, macam-macam bentuk zakat, zakat fitrah dan sebagainya. Tetapi zakat jasad kita atau zakat tubuh badan kita ialah as-sawm. As-sawmu maknanya puasa. Jadi bila kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita telah menzakat diri kita. Jadi dalam masa setahun kita diwajibkan menzakat diri kita itu dengan berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan. Wasiyamu nisfus sabri, kata Nabi SAW. Dan puasa itu adalah sebahagian daripada sabar. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat 10 ni surah Az-Zumar. Innama, sesungguhnya, yuwaffa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabiruna, kepada orang-orang yang bersabar, ajruhum bighairi hisab, pahala bagi mereka itu tidak terkira banyaknya, bighairi hisab. Dengan sebab itulah pahala puasa ini kita tak tahu kedudukan berapa banyak ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan orang yang berpuasa itu ada padanya sabar. Wasiyamu nisfus sabri. Ya, puasa itu sebahagian daripada sabar. Dan kalau kita rujuk dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala menjelaskan,
kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'atin da'fin. Setiap kebaikan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atin da'fin, sehinggalah kata Allah Subhanahu wa taala mencecah kepada 700 kali ganda. Itu satu kebaikan yang dilakukan. Paling rendah dapat 10, paling tinggi dapat 700. Illa siyamu, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya kata Allah SWT, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas ganjaran pahalanya. Jadi kita tak tahu berapa jumlah pahala kita berpuasa ini, sebab di dalam puasa itu ada padanya sifat sabar. Dan sifat sabar tadi, kalau kita rujuk pada Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang bersabar itu tidak dapat diketahui jumlahnya, tak terkira banyaknya. Itulah kelebihan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mengikut apa yang dijelaskan dalam kitab ini, dia kata, maka membezakan puasa dengan ibadah lainnya dengan menyandarkan itu kepada zat Allah sendiri sebagai penentu pahalanya, merupakan pemberitahuan dari Allah bahawa ibadah tersebut merupakan hak Allah SWT dan tidak dapat tercapai oleh pahaman akal manusia. Jadi kenapa ganjaran pahalanya ini kita tak dapat mengetahui berapa hebatnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Sebagai satu contoh, dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bukan tentang pahala puasa Ramadan, pahala puasa sunat aja pun dah begitu hebat ganjarannya. Apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW ialah, lau anna rajulan sama yauman tatawu'an summa u'tiya mila'ul ardi zahaban lam yastawfi thawabuhu duna yaumil hisab. Baru puasa sunat. Tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabarani. Sadaqa Rasulullah. Maknanya, lau anna rajulan, jika seseorang muslim, lau itu kalau, jika, anna rajulan, seseorang muslim, sama berpuasa yauman, satu hari,
tatawuan, dan puasa sehari itu puasa sunat, bukan puasa fardu, puasa sunat. Macam puasa Isnin, Khamis, ya tak? Puasa nisfu Sa'ban hari itu. Puasa apa je lah, puasa-puasa sunat yang muktabar, ya, yang muktabar, yang ada dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari puasa sunat, summa u'tiya mil'ul ardi zahaban, kemudian diberi emas seisi bumi ini. Satu hari puasa tu pahalanya dikurniakan emas sepenuh dunia, seisi bumi. Lam yastawfi thawabuhu duna yaumal hisab, ya. Maka pemberian itu belum sebanding lam yastawfi, belum begitu sama, sawabahu, ganjarannya atau pahalanya, duna yaumil hisab, ya, yang diterima pada hari hisab, yaumul hisab nanti. Ya. Ini baru satu hari, ya tak? Satu hari puasa sunat dikurniakan emas 10, seluruh alam ini emas dikurniakan pada puasa itu, tak menyamai dengan puasa yang disebut bighairi hisab tadi, ya tak? Sedangkan puasa Ramadan ni bighairi hisab. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam. Allah Ta'ala juga yang tahu. Sehingga kan kalau emas sepenuh dunia ini dikurniakan emas dengan sebab puasa satu hari sahaja di dunia ini, itu pun puasa sunat, tak menyamai dengan puasa yang disebut oleh Allah SWT, ya, puasa yang disebut bighairi hisab, yang tidak dapat dihisab. Kerana inti dalam pelaksanaan puasa itu ialah as-sabirun, kesabaran. Ya, dalam kita berpuasa itu, ya, mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Pendek kata, banyaklah kelebihan puasa, insya-Allah. Ya, kita akan rujuk, ya, pada pada masa-masa yang lain. Besok bulan Ramadan, insya-Allah kita ada muzakarah sama. Itu lagi hebat kalau kita pergi, ya, majlis ilmu, ya tak? Pada bulan Ramadan, saya tak berapa ingat dia punya hadisnya tu, Arabnya tu, ya, yang mafhumnya lebih kurang orang yang man khadara majlisal ilmi fi Ramadan. Lebih kurang itulah Arabnya. Ya, sesiapa yang hadir pada majlis ilmu di bulan Ramadan, likulli qadamin, ya, setiap satu langkah, ya, man khadara majlisal ilmi fi Ramadan, sesiapa yang hadir dalam majlis ilmu di bulan Ramadan, likulli qadamin, setiap satu langkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan ibadah setahun. Yang lain tu saya tak berapa ingat dia punya i'rab dia tu. Jadi nak nyebut kalimahnya tak berapa tepat. Yang ingat yang awal tadi ingatlah. Dapat ujung pangkal lesap. Inilah dia namanya. Ya, pasal benda tu dah lama. Ya tak, baru nak puasa pun nak ingat. Mana nak ingat? Ya tak, dah setahun lebih. Tapi lebih kurang gitulah.
siapa yang hadir majlis ilmu, ya, dia akan setiap langkah yang ia melangkah daripada rumah ke majlis ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala mengeruniakan kepadanya seperti ibadat 1 tahun. Ya, ibadat setahun 1 langkah. Agak-agak dari rumah kita sampai masjid ni agak-agak berapa banyak langkah. Ya. Itu apa tu kelebihan. Ya, kelebihan orang yang datang ke majlis ilmu. Dan kelebihan pula kita disuruh dalam bulan Ramadan itu umpamanya banyak bersedekah. Ya, kita banyak bersedekah, banyak berimpak. Terutamanya kita pastikan sedekah itu adalah untuk orang yang berbuka puasa, ya, ataupun orang yang makan sahur. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajri shaimi syai'un. Maknanya barang siapa memberi makan berbuka, man fattara, ya, fattara tu berbuka, shaiman orang yang berpuasa, falahu mislu ajrihi, niscaya ia memperolehi pahala seumpama pahala orang yang berpuasa itu. Kita beri orang makan, kita dapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang yang kita beri makan itu. Berapa banyak dia dapat, pahalanya yang banyak tu kita pun dapat. Dan Nabi kata wala yang qasu min ajri shaimi syai'un, dan tidak sedikit pun kurang daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kita beri orang makan untuk berbuka, kita dapat pahala orang yang berbuka itu, dan orang yang berbuka itu tidaklah dikurangkan pahalanya. Pahalanya dia tetap dapat, tapi kita juga dapat pahala kerana membukakan orang lain. Ya tak? Apatah lagi kalau kita membukakan orang itu tidak sampai kenyang. Kalau sampai kenyang lagi hebat. Katakanlah kita masak bubu. Saya tahu dekat masjid ni ada rancangan nak masak bubu. Biasanya kalau makan bubu ni memang kenyang lah, walaupun sikit ni. Ya tak? Boleh satu rumah buka puasa bubu. Ya, kita nak buat sendiri, nak bagi seluruh orang Bukit Pasir tak mampu kita. Jadi kita impak. Bila kita impak, semua orang makan bubu tu, ya, campur-campur ramai-ramai buat bubu. Orang pun ambil, ya. Dalam satu mafhum hadis menyatakan sesiapa yang membukakan orang yang berpuasa sehingga kenyang, dia takkan merasa lapar dan dahaga, ya, waktu berada di padang mahsyar. Tak lapar kita, sebab di dunia kita membukakan orang berpuasa sampai dia kenyang. Bukan sebiji tamar, ya, ataupun setitik air. Ya, tak, bukan itu saja, itu pun dah dapat pahala orang yang berpuasa tu kita dapat, dan orang yang kita bukakan puasa itu sedikit pun tidak berkurangan pahalanya. Tapi bila kita
kita membukakan orang yang berpuasa sampai dia kenyang, ya, dia tidak akan berasa lapar dan dahaga ketika di padang mahsyar. Ya tak? Kita bayangkanlah macam mana kedudukan kita berada di padang mahsyar. Kalau kita dapat dapat perhabaran daripada perkara-perkara sam'iat, perkara-perkara yang kita dapat dengar daripada hadis-hadis Nabi, daripada ulasan para ulama, tak payah kita kira daripada mula kita berada di padang mahsyar sehinggalah ke peringkat manusia berkumpul dan dan berusaha untuk mencari 6 orang Nabi yang mempunyai syariat. Kita kira dari mula pergerakan cari 6 orang Nabi yang mempunyai syariat tu dah cukup. Ya tak? Yang dibayangkan di situ, setiap kali nak menemui Nabi yang mempunyai syariat itu, antara seorang dengan seorang memakan masa lebih kurang 1000 tahun akhirat. Itu satu orang tu. Dia Nabi yang punya syariat ada 6. Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, lepas tu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhir sekali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa 6 orang Nabi ini, tiap-tiap satu orang memakan masa lebih kurang 1000 tahun akhirat. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 1000 tahun di akhirat, berapa lama dekat dunia? Berapa menderita kita, lapar dan dahaganya. Ini 6 tahun. Itu tak campur daripada manusia belum diberi hidayah oleh Allah. Waktu kita berada di padang mahsyar itu menerima azab yang diazab oleh Allah lah, yang paling dahsyat. Ada setengahnya dikumpulkan satu kawasan yang terlalu memang panas sangat waktu itu, sehingga ada ulama sebut kepanasannya seperti matahari sejengkal dari kepala. Ada yang bukan keluar peluh, keluar darah. Bukan peluh lagi, darah keluar. Itu yang berenang di lautan darah. Itu satu kumpulan, tak berapa ramai. Allah dia yang mengetahui. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perkara yang kita memang tak mampu untuk menghadapinya. Ada yang bukan darah, nanah keluar. Itu satu kumpulan lagi. Dia dikumpul-kumpulkan begitu. Ada yang nanah, ada yang danur, ada yang peluh. Dan peluhnya tu pula bukan setakat sampai buku ladi, sampai kepala lutut, sampai lepas dari kepala. Itu makan masa begitu lama. Berapa azabnya. Itu sebablah kita berusahalah untuk mengelakkan dari azab itu. Yang paling cantik sekali, kalau kita Allah kurniakan kita satu nikmat, dapat perlindungan aras Allah Ta'ala pada hari kiamat. Orang yang dapat perlindungan aras Allah SWT itu, dia tidak akan bukan saja takkan lapar dan dahaga, kerana dia sentiasa diberi hidangan, minuman dan makanan oleh Allah. Bahkan dia tidak dia tidak telanjang bulat, dia berpakaian. Itu golongan VIP, VVIP. Siapa saja pun layak untuk dapat gelaran VIP atau VVIP itu, dengan syarat kita sentiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu sebablah kita dalam bulan Ramadan ini ambillah peluang, salah satu daripadanya
bulan Ramadan itu menghapuskan dosa. Ya, inilah peluang kita. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah juga, yang Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maknanya man qama, siapa yang menghidupkan lailatal qadri, malam lailatul qadar, ya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Maknanya kita, dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang puasa bulan Ramadan penuh keimanan, wahtisaban, dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya yang lalu. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan pengampunan dosa ini, bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada dosa lagi. Yang kita bawa hanyalah pahala. Inilah antara calon-calon, ya, yang bakal jadi VIP, VVIP Allah Ta'ala. Jadi semua orang mempunyai kelayakan untuk menjadi calon ni. Kita kena jadi calon macam ini, kena berusaha, ya nak? Bukan calon wakil rakyat aja. Wakil rakyat tu dunia aja, tapi ini yang kena usaha. Semua orang kena usaha. Supaya apa? Supaya kita menjadi calon, ya, dapat duduk berlindung, mendapat perlindungan Allah Ta'ala dengan berada di bawah lindungan aras dia. Jadi selamatlah kita, tak ada apa-apa masalah. Perjalanan kita maknanya perjalanan yang mudah untuk seterusnya, untuk kita dapat nikmat surga yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Kerana seorang itu dia tengok perjalanan dia. Perjalanan mula je kita dah tahu. Apa perjalanan mula? Iaitu waktu kita berada dalam alam barzah, dalam kubur. Kalau dalam kubur tu dapat nikmat, pendek kata jalan yang seterusnya nikmat semua. Itu je ukurannya. Ada hadis sebut. Ya, kalau selamat daripada azab kubur, jalan seterusnya selamatlah jawab. Sampailah ke surga. Tapi kalau dah dalam kubur pun dah dapat azab Allah Ta'ala, wal iyazubillah. Itu sebablah, ya, Nabi pesan, bila kita membaca tahiyat akhir sebelum bersalam, mohonlah 4 perkara. Ya, iaitu yang pertama, minta kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Satu, neraka tak mampu kita. Tak mampu. Ya tak? Kalau dekat dunia ni orang kena bakar, turun rentung, terus habis. Tak rasa lagi apa-apa. Itu sebab seorang pakar kosmetik Amerika tu, dia Kristian, bila dia baca Al-Quran, tafsirannya tu, ya, dia baca ayat yang berhubung kait dengan orang yang diazab dalam neraka. Bila kena bakar dalam neraka tu, azabnya sampai tanggal kulit dan daging. Kemudian Allah ganti lagi yang baru. Tanggal lagi, Allah ganti lagi yang baru. Dia seorang pakar kosmetik, dia tahu kenapa ditanggalkan begitu. Sebab orang yang terbakar yang merasa sakit dan azab itu ketika dia ada kulit dan daging. Bila kulit dan daging itu dah tanggal, dah tinggal tulang aja, tak ada rasa apa-apa. Sebab itu orang yang dalam neraka tu Allah Ta'ala gantikan.
Bila kulit dengan daging tanggal, tampal lagi yang baru, nak sakit lagi, tanggal lagi, tampal lagi, azab lagi. Masuk Islam dia, mengucap 2 kalimah syahadat. Dia kata Quran ni betul. Ini bukan Muhammad, ciptaan Muhammad. Tentu ciptaan yang lebih hebat. Akhirnya beriman dia pada Allah. Itu je. Jadi kita tak mampu. Sebab orang dalam dunia ni bila dia rentung, dia terbakar terus rentung aja. Jadi makna tak ada apa-apa. Allah beri dia nikmat. Kita tengok memanglah kesian. Tapi sebenarnya dia sudah diselamatkan oleh Allah daripada azab. Takut waktu dia belum terbakar tu pun dia dah meninggal. Allah Ta'ala dah tarik nyawanya. Tu. Ya, itu satu. Yang keduanya Allah Ta'ala kata mohonlah, Nabi kata mohonlah satu lagi, wa min azab bil qabri, dari azab kubur. Kalau azab kubur selamatlah. Ya tak? Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wa mamati, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup maknanya dalam kita mengurus diri kita, dan orang-orang yang diamanahkan kepada kita itu hendaklah kita urus mengikut apa yang diredai oleh Allah dan Rasul. Kerana kita berhadapan banyak fitnah. Fitnah tu maknanya ujian hidup. Dan ujian waktu mati yang paling dahsyat sekali, ujian waktu kita meninggal dunia ini, waktu kita sakaratil maut. Waktu itulah yang paling dahsyat sekali, ketika kita tarik menarik iman kita, sama ada kita menjadi orang yang meninggal dunia beriman kepada Allah SWT, ataupun tercabut iman kita disebabkan daripada godaan terakhir daripada iblis dan syaitan. Itu fitnah mati. Dan satu lagi Nabi kata wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan dajjal. Ini memang Nabi tahu kita tak mampu keempat-empat ni untuk menyelamatkan diri, kecuali berlindung kepada Allah. Jadi itu sebab lepas kita sebut innaka hamidum majid, sambung Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau semua ni selamat, insya-Allah layaklah dapat VVIP atau VIP Allah Ta'ala. Dia tak? Dia punya prasyaratnya takwa. Itu sebab Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa, sesungguhnya orang mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Itu prasyarat nak dapat VIP, VVIP Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat perlindungan aras. Dan satu daripadanya, macam mana nak jadi orang bertakwa? Puasa. Itu sebab Allah Ta'ala menyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah. Dan dapat takwa tu kena diterbiah dengan puasa. Sebab bulan Ramadan ni dinamakan bulan tarbiyah. Dan kita hidup dalam bulan Ramadan ini, hidup dalam apa? Dalam madrasah, mendidik kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu yang Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk mendidik kita jadi orang yang bertakwa, salah satu daripadanya ialah dilatih kita berpuasa. Kerana dalam puasa itu ada sifat kesabaran. Dan sabar itulah yang boleh menaikkan darajat seseorang di sisi Allah SWT. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, kita sambung mungkin dalam bulan puasa insya-Allah. Jadi setakat ini saja pada malam yang mulia ini yang dapat kita muzakarahkan. Kalau ada sesuatu yang baik, semuanya adalah dari Allah SWT. Yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya, maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan dan anak-anak.